Hai. Assalamualaikum. Tadi terputus live. Line tak okey. Okey. Live hari ni saya nak bercakap mengenai ghostwriter. Ramai orang tak tahu lagi ghostwriter tu apa benda. Ada orang tak tahu ghostwriter apa benda. Kebanyakan yang customer WhatsApp dia cakap saya nak tanya untuk tulis ebook kan. Lepas tu dia cakap saya nak tulis ebook. Saya nak tulis ebook tapi saya tak pandai nak macam mana nak buat. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata nak tulis ebook ni saya ada idea, cuma saya tak ada. Saya ada idea cuma saya tak pandai nak olah-olah ayat tu kan. Macam tu lebih kurang. Lepas tu dia kata nak cari orang yang boleh tulis. Lepas tu saya beritahu lah dia saya boleh tulis sebab saya kan ghostwriter. Ghostwriter ni penulis upahan. Ghostwriter tu lebih catchy sikit bunyi dia, bunyi sedap sikit. Kalau bahasa Melayu panggil penulis upahan. Penulis siluman ataupun penulis hantu. Itulah maksudnya ghostwriter. Hai. Siapa itu? Lepas tu ghostwriter ni saya tak bekerja dengan klien siapa-siapa. Kini saya tak orang kata tak terikat lah bekerja dengan siapa. Saya kadang contoh sekarang saya buat konten untuk klien ni contoh kan. Lepas tu saya buat konten untuk servis ni macam tu lah. Kayaknya ghostwriter ni mengambil upah menulis lah kayaknya kan. Kayaknya saya ni diupah oleh seseorang untuk menulis. Tak kisahlah untuk menulis e-book ke macam tu, manuskrip buku ke, menulis copywriting ke, upah konten, menulis artikel. Itu semua kerja ghostwriter. Saya tulis blog je asal-asalnya. Saya tulis saja tulis blog. Tulis bodoh-bodoh macam tu. Tulis blog biasa-biasa. Blog saya tu ibaratnya seperti diary lah. Saya tulis saja asalnya. Lepas tu saya rasa tulis blog ni rasa macam tak kena dengan jiwa saya kan. Lepas tu saya search dekat Facebook tu, cari kelas-kelas untuk bidang penulisan. Lepas tu saya jumpalah satu kelas ghostwriter. Saya masuk. Lepas tu saya asas skill penulisan saya. Lepas tu lama-lama tu saya buat. Adalah orang tanya servis menulis. Orang minta tulis konten dekat page, konten artikel. Saya tulis copywriting. Terus saya buat ebook. Klien suruh buat ebook kan. Biasanya macam baru-baru ni klien suruh buat ebook. Dia cakap untuk ebook dia untuk dia buat business service juga. Hai, not RS. Klien saya tanya dia nak buat ebook untuk diberikan kepada klien dia. So dia cari saya, dia upah saya. Lepas tu yelah, biasa kalau untuk saya buat servis menulis kan. Servis menulis ni kita tawarkan khidmat menulis kita kepada orang, pada prospek. So kita kena ada ni lah. Kita kena ada apa orang panggil? Kita kena ada pengalaman. Pengalaman macam tu barulah
prospek tadi, baru prospek percaya untuk ambil kita lah maksudnya. Macam tu. Saya dulu susah sebenarnya saya dulu. Susah lah klien prospek nak percaya kita kan sebelum dia nak ambil servis kita. Masa mula-mula dulu saya jadi ghostwriter. Saya aktif dekat platform LI, panggil apa? LinkedIn. Apa LI tu kan platform tu. Platform situ sesuai untuk freelance, sesuai untuk dia lebih kepada bidang profesional lah kat sana. Kat sana platform tu lebih sesuai kepada untuk orang buat aktiviti macam platform kat sana tu dia macam Facebook, cuma platform tu dia lebih sesuai untuk orang macam bidang-bidang profesional macam tu lah. Dia banyak orang-orang, banyak golongan VIP kan. Orang cari kerja kat situ memang banyak lah. Tapi kat platform tu bagus tu. Kat platform situ, kat situ lah kalau macam korang buat business service kat situ, sepatut aktif kat situ. Memang situ prospek prospek kat sana berpotensi dekat platform link. Macam kat sana kan, situ kan golongan profesional. Kat kan golongan profesional. Hai Muhammad Hafizuddin, hai Tuan Hanafiz. Kat platform sana, kat sana kita jadilah diri kita. Kita buatlah status kat sana, terpulang lah kita nak speaking ke, nak bahasa Melayu ke. Macam saya tulis bahasa Melayu je kat sana. Saya buat je bahasa Melayu. Malas saya nak speaking je kita balik. Sebab saya tahu speaking saya ni tak bagus sangat. English saya tak tu setakat kredit je. Sebab saya punya konten saya kat sana bahasa Melayu je. Alhamdulillah kat sana saya dapat prospek kat sana. Ada lah. Tapi memang bagus lah platform sana. Sebab baru ni saya dapat prospek ibu kan. Tapi bukan kat sana, bukan prospek dari sana. Dia tanya saya, dia datang daripada blog saya. Saya ada blog, saya buat iklan kat sana. Prospek datang daripada sana lah biasanya. Kalau semua tanya pasal ibu saya, pasal ibu, biasalah bila kita buat servis, business service macam tu, orang nak tengok kita testimoni kan, nak tengok testimoni, pengalaman kita, orang nak tengok portfolio kita tu semua. Itu semualah biasa prospek nak tengok. Kalau kita tak ada tu semua, kita buat dulu. Kalau kita tak ada portfolio lagi, portfolio kita tak kukuh, kita buatlah ni orang kata apa tu, kita buat contoh penulisan kita dekat wall kita, wall Facebook, kat mana, kat blog kita, dekat platform IG kita ke, kita buat sedikit penulisan sampel kan, kat page kita tu ke, kita tulis lah. So daripada situ prospek bernilai kita lah, kerja kita, penulisan kita kan. Macam baru ni prospek ibu saya tu, dia call, kayaknya dia pitching melalui telefon. Ikutkan saya ni, saya introvert sebenarnya. Saya introvert sebenarnya. Macam jenis penakut, jenis takut, jenis malu nak cakap telefon sebenarnya. So sebab fikir atas rasa kerja kan, so cakap je lah. Klien tanya, prospek tanya pasal ibu, okay, saya ceritalah ibu ni untuk apa kan. Sebab klien pun dia nak mencari servis ibu, so kita kena jelas lah dengan lebih lanjut apa yang ibu tu untuk apa, ibu tu untuk siapa. Bila kita nak tawarkan servis macam saya buat ibu bang ni, klien tanya saya, dia nak ibu dia nak sasarkan kepada siapa, dia nak jual pada siapa, target ibu dia kan.
Dia tanya tu semua lah. So lepas bincang-bincang tu semua, saya kod harga semua melalui by phone semua. Jadi agak-agak lah sikit kan. Sebab biasanya kod harga semua melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp semua biasa. Ni kali pertama klien suruh kiranya pitching melalui telefon. Alhamdulillah lah dapat close satu. Tapi agak mencabar sikit lah. Ketar-ketar cakap kan. Itulah. Dapat satu. Tapi job tu saya terpaksa lepaskan. Sebab job tu saya tak lepas. Macam mana cakap? Saya tak lepas. Saya lepas pada tim saya lah. Saya buat tim. Saya ada tim ghostwriter. Ada dalam 10 orang tu, 10 orang macam tu lah. So job tu saya pass pada mereka. Pass pada mereka, saya kira tim saya lah yang settlekan. Macam tu. Sebab sekarang ni saya tengah sibuk. Sedang menyiapkan satu manuskrip. Tak siap lagi. Masih dalam orang kata proses. Masih dalam proses lagi. Dalam 50% baru manuskrip tu. Belum siap sepenuhnya. Manuskrip yang saya buat ni manuskrip ala-ala novel non-fiction macam tu. Itu tak siap lagi lah. Tunggu klien saya. So lepas tu saya ada klien saya ada tanya saya. Dia kata, kalau saya buat buku dengan awak ni, dia kata saya kena bayar ke royalty? Dia tanya saya kan. Saya kata tak perlu sebab ghostwriter, sebab dia dah upah saya kan. Dia upah untuk menulis ghostwriter. Lepas tu dia tanya lagi, kalau saya buat buku dengan awak, nama tu nama saya ke? Dia tanya. Maksudnya nama penulis ke yang akan terbit pada buku? Saya kata bukan. Nama owner tu sendirilah kan. Sebab dia punya cerita, bukan cerita saya. Dia punya. Saya hanya penulis saja, penulis untuk dia. Ghostwriter ni kan penulis upahan. Penulis yang diupah untuk menulis bagi pihak pelanggan. Lepas tu ada juga yang tanya saya. Dia kata, kalau saya buat ibu ni nama awak juga ke? Dia kata, risau kan. Sebab yelah, siapa tak risau kan. Dah bayar-bayar tiba-tiba nama saya dekat situ. Marah. Yelah tak sedar lah kan tiba-tiba. Lepas tu saya jelaskan. Saya kata, ibu ke buat buku ke atau kerja-kerja menulis ni yang ghostwriter buat ni, apa kerja yang dia buat, tak kira lah, tulis artikel ke, tulis copywriting ke, tulis apa lagi, copywriting ke, artikel ke, manuskrip buku ke, lepas tu apa lagi, tu kerja-kerja tu penulis yang tulis. Tapi hasil kerja tu kiranya akan dirahsiakan. Kiranya hasil kerja penulis tu antara klien dengan saya. Klien dengan saya je tahu. Kata apa, kerahsiaan tu. Lepas tu lepas tu kan, kiranya kalau apa ni, ghostwriter ni kira macam contoh lah. Kalau saya buat job dengan siapa pun, saya tak boleh kecoh-kecoh macam tu lah. Bila dapat job, boleh kecoh beritahu. Cuma tak boleh beritahu saya sedang bekerja dengan siapa. Contoh saya bekerja dengan VVIP ke, contoh lah kan. Saya tak boleh beritahu saya bekerja dengan orang tu. Contoh saya bekerja dengan dia ni, tak boleh beritahu. Sebab identiti tu kena rahsia. Lagipun sebab ghostwriter ni kan dia menulis bagi pihak pelanggan. Maksudnya dia tolong tulis untuk klien. Contohnya macam saya tulis konten. Konten page. Saya ditugaskan untuk menulis konten page klien. Saya update dalam tu lah. Kayaknya saya update dalam tu, saya menulis berdasarkan dia punya aktiviti bisnes macam tu. Aktiviti bisnes saya update.
Saya masukkan poster, gambar dia, gambar servis dia. Kan macam itulah kerjanya. Mama, tadi ada di buntut. Kiranya apa kerja-kerja saya tulis tu seolah seperti owner tu sendiri yang tulis, tapi bukan saya. Macam tu. Cuma kadang-kadang ada klien cakap, saya bagi gambar ni, awak tolong tulis tolong buat ayat best. Maksudnya copywriting lah tu. So saya buat lah copywriting untuk page tu. Misalnya buat storytelling macam tu. Itulah. So ghostwriter ni dia tak bekerja di bawah siapa-siapa. Maksudnya dia tak terikat lah maksudnya. Sebab ada masa dia bekerja dengan klien ni, ada masa dia klien yang itu pula. Macam tu. Dia tak ada tu lah akhirnya, tak ada kontrak, tak ada terikat mana-mana. Dan lagi satu, ghostwriter ni dia bekerja dari rumah sahaja. Macam tu. Macam saya kan macam saya cakap tadi kan, saya jadi ghostwriter ni sebab minat menulis. Saya minat menulis. Sebelum ni saya tulis blog tu saya lain rasa. Tapi bila saya jadi penulis lepas ni, saya rasa lagi seronok sebab dapat bantu orang, dapat bantu owner bisnes. Kayaknya kita bantu. Saya rasa seronok bila buat kerja-kerja macam ni. Maksudnya rasa macam lebih puas hati rasa. Sebab tu sampailah sekarang saya buat kerja sebagai ghostwriter. Alhamdulillah suami saya pun izinkan saya sebagai ghostwriter. Dia pun sokong. Kayaknya macam saya ada dapat je kerja, saya kena fokus. Suami saya yang tolong jaga anak. Macam tu lah. Sama-sama. Macam tu lah. Suami redong. Itulah. Okey lah. Itulah saja saya cerita mengenai ghostwriter. Harap kalian faham lah sedikit. Okey. Sepanjang bulan Mac ni, awal bulan ni, slot ghostwriter saya masih ada kekosongan. Untuk bulan ni saya boleh ambil artikel, e-book dan e-book dengan artikel saya ambil. Tapi kalau nak upah saya menulis konten boleh, sebab saya ada team. Mungkin saya boleh buat bersama team saya. Saya ada team seramai 10 ke 11 orang macam tu lah, termasuk saya. So kalau